YV Tian Chua. Tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita ada beberapa penceramah yang handal untuk memberi ceramah kepada tuan-tuan, untuk memberi sedikit motivasi, sedikit pengalaman untuk dikongsi bersama-sama kita untuk panduan pada esok hari yang kita akan mengundi pada besok hari. Tuan-tuan dan puan-puan, esok adalah hari mengundi. Adalah diingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan supaya membawa IC masing-masing. IC masing-masing, kad pengenalan masing-masing untuk esok. Pastikan kad pengenalan anda. Jangan besok nak pergi kad pengenalan tidak ada. Tuan-tuan dan puan-puan. Check, okay, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, besok adalah hari khas kepada anda semua. Peperiksaan PRU 13 untuk pilih parlimen baru. So, sebelum nak datang, tolong bawa IC dah. Jangan lupa IC tu. Pergi sana tak ada IC tak boleh undi. Salah tu. Rugi. Bukan salah, rugi. So, tolong bawa IC ya, bersama-sama IC saja. Pasport tak bawa tak apa, tapi bawa IC. Kena undi dulu, jangan lupa. Peperiksaan PRU 13 untuk pilih parlimen baru, kerajaan baru. Kerajaan baru. Ini kalilah. Ini kalilah. Ini kalilah. Apa salahnya kita ubah parlimen? Apa salah? Tak ada salah kan? Semua dapat free. Education free, tol. Hapuskan tol. Itu saya suka. Kebanyakan orang pakai kereta. Banyak tol, jam tu. Pergi sana, jam. NJYP pun sangkut dalam traffic jam. Tol kan ada berapa batu. Smartech pun beratur. Aduh, pening betul. Kalau hapuskan tol, kita bebas. Betul tak? Ini kalilah. Hapuskan tol. So, bersama-sama dengan YB kita, YB bertenggus lemus, 100% we can pray for him. Definitely you win a majority vote in Taman Batu. Confident. He's very sure. The God one, we are YB Tian Chua in for Batu. Definitely he will win. Don't worry. God is want him. God is bless him. All the people, rakyat Malaysia, want him as an MP Taman Batu. Batu. This is the only great speaker can speak in parliament with the emotional. I can see in the TV3 will show Tian Chua is emotional. I love his style. This is the one of the superstar. Our Indian god superstar Rajinikanth. This is the Rajinikanth. Thank you, thank you. Thank you, ladies and gentlemen. Don't worry. Then Mr. YB will speak about his pengalaman and what he did. People said he never did anything. I am staying in Taman Batu. I know what he did. I was saying that in Taman Batu. I know what he is doing. Don't worry, everything people doing, but never will show off. Because we are in opposition. On the 6th, we are ruling the government. Okay, don't worry ladies and gentlemen, don't worry. Jangan sabar-sabar dulu. Jangan lupa bila nak undi, bawalah kad pengenalan. You tahu tak kad pengenalan? Anda tahu? You got the identity card, IC. உங்களோட மை கார்டை தயவு செய்து மறந்துடாமல் எடுத்து வருங்க அன்பான என் தமிழ் நெஞ்சங்களே. நம்மளுடைய அடிக்கிற மணி இதெல்லாம் கடைசி மணியா இருக்கிறோம். யாருக்கு? நீங்களே சொல்லுங்க. யாருக்கு? யாருக்கு கடைசி மணி? என்ன மணி? நீங்க சொல்லுங்க. என்ன மணி? அது போதும். நல்லவங்களா நீங்களாம்? 54 வருஷம் நீங்க பட்ட கஷ்டம் எனக்கும் தெரியும், உங்களுக்கும் தெரியும், நம்மளும் பட்டிருக்கிறோம். வாழ்க்கை பூரா கஷ்டப்படணுமா? நம்ம பிள்ளைங்களை பாருங்க, கொஞ்ச நேரம் அவங்கள பாருங்க, வாழ்க்கையெல்லாம் தானா மாறும். இவங்களை பாருங்க, என்ன பார்க்காதீங்க, உங்களையும் பார்க்காதீங்க. குழந்தைகளை பாருங்க, கல்வியில நம்ம கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஆமாவா இல்லையா? எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பெற்றோர்கள் சுமையாக இருக்கிறீங்க.
கடன்காரனா இருக்கிறோம், பிள்ளைங்களோட படிப்புக்கு ஏன் கொடுக்க கூடாது இலவச கல்வி? தப்பா? யார் வீட்டு காசு? நீங்க எல்லாம் படிச்சவங்க. சோ அதனால என்ன செய்யுங்க, மறவாமல் நீங்க இந்த தொகுதிக்கு யார் நிக்கிறா தெரியுங்களா? என் தங்கச்சி, உங்க சகோதரி Nurul is anak kepada semua rakyat di Sentosa. Pilihlah dia sebagai anak you, saudara you. Pilih dia untuk pergi ke parlimen. Dia akan jadi, mungkin akan jadi restu daripada Tuhan. Perdana Menteri, the first Prime Minister, woman Prime Minister. She will have all the capable she can come. We are praying for her. Thank you. Okey, abang nak ucapkan apa? Naik pentas bang, naik pentas. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam selamat malam dan salam reformasi. Saya nak dengar tuan-tuan ya. Ini adalah perkataan keramat kita. Reformasi. Reformasi. Tak kuat tuan-tuan. Kita nak bergema sikit untuk Taman Seri Sentosa ni. Reformasi. 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 Ini kalilah. Tukar. Saya cakap ini kalilah. Anda semua jawab tukar. Ini kalilah. Tukar. Ini kalilah. Tukar. Okey, bersama-sama kita YB Tian Chua untuk malam ini. So untuk permulaan saya persilakan YB Tian Chua untuk memberi sedikit ucapan haluan-haluan dan kongsi bersama untuk tuan-tuan semua. Silakan Tuan. Terima kasih. Terima kasih. Vanakkam. Salam perjuangan. Taja Wan Sang Hao. Sudah tak ada suara. Sudah 2 minggu, sekarang sudah tak ada suara. Tak ada suara, tak apa. Kawan-kawan yang saya hormati sekalian, saya sebenarnya tidak perlu lagi banyak berucap, kerana kita sudah dalam hati sudah tahu apa yang kita harus buat besok pagi. Besok pagi adalah hari besar untuk Malaysia. Lebih besar daripada hari raya. Kerana besok kita yang ada di sini semua akan jadi wira dan pahlawan yang akan berjuang untuk negara ini. 各位同胞，今天其实晚上呢，我们已经不需要多讲了。大部分的人已经心里有数，明天要怎么样做，大家都知道。所以我们呢，看到人的时候，我要讲一下，看到人的时候，明天不能拉票。Besok kita tidak mau lagi untuk pergi rayu undi. Besok kita buat ini saja. Saya tunjuk Mei 5 ini sudah jadi bagus. So we have to remember. 所以我们的华人同胞都懂，举2只手起来，大家都把2只手举起来，来，让我们一起喊5月5，换政府，5月5，换政府，ini 5-5 ini kita mau tukar kerajaan yang lebih baik. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, besok kita pergi masuk ke pusat mengundi. Kita bukan masuk dengan pakai baju keadilan atau PAS.
atau DNP atau MCA atau MIC. Bukan lagi UMNO. Kita tidak pakai baju parti. Tetapi besok kita masuk ke pusat pengundi, pegang itu kertas undi, kita fikir, saya sebagai seorang ibu, kita fikir sebagai seorang ayah, sebagai seorang nenek, atau sebagai seorang datuk, sebagai ibu bapa, kita sayangkan anak. Kita mau ingat, kertas undi itu adalah insurans yang kita beli untuk anak cucu kita. 各位，明天呢，我们去投票的时候，我们不是以一个公正党的支持者的身份，不是以马华的党员，不是以一个行动党还是武统的支持者，我们是以做爸爸的、做妈妈的、做阿公、做阿嬷的心情呢去投票。为什么我们做阿公阿嬷的，我们做爸爸妈妈的要关心政治？因为我们那张选票就是你的子孙的保单，你替你的子孙买保险。Besok kita beli insurans untuk anak cucu kita. You don't go in as a party members. You don't go in as a supporters of any party. But you go in as a parents, as someone who care about your children. Kita pergi sebagai manusia yang sayangkan anak cucu kita. Kalau kita lihat negara kita sudah teruk, cukup teruk. Bukan saja harga barang naik, gaji tak naik. Yalah, kita susah sebab harga barang naik. Sekarang pendidikan teruk. Anak cucu kita mau dapat sekolah yang baik, tidak dapat. Dapat result yang baik pun tak boleh masuk universiti sebab ada diskriminasi. Kita lihat politik sekarang makin kotor. Kes mereka tak bincang. Dalam Barisan Nasional mereka tak buat ceramah. Nong Chik kata dia banyak berjasa di kawasan ini. Dia buat jalan, dia catkan flat. Itu duit siapa punya? Kita punya duit. Dia hanya sebagai pegawai untuk melaksanakan jalan. Kita adalah orang yang bayar cukai. Sekarang pilihan raya, rakyat yang ada bos. Kita tak ada YB lagi. Yang bos adalah rakyat. Anda yang tentukan siapa akan jadi ahli parlimen seterusnya. Dan kita tidak mau ahli parlimen yang menyeleweng, yang jaga anak sendiri, yang gunakan wang kerajaan untuk kepentingan diri. 我们不要一个代议士是滥权的，用国家的钱来照顾自己的家人。我们讲要给这个国家减少人民的负担，降低油价。我们要降低车价，我们要废除过路税。国政讲这个国家会破产，我们要照顾人民，这个国家会破产。但是我们的首相给老婆买戒指买2000万不会破产。我们买潜水艇买回来了不可以潜水的国家也是不会破产。我们买战斗机买了没有 engine 的也是不会破产。但是当政府要照顾我们的人民的利益，要降低油价，降低车的价钱，要废除过路税，它就这样会破产。所以这个是由你们决定。Saudara-saudari, ini keputusan Anda. Saudara
saudari Nurul Izzah sudah berjuang sejak dia 18 tahun. Dia tidak enjoy seperti ramai dapat asuhan dan bimbingan ayah, kerana ayahnya Anwar Ibrahim masuk penjara bila dia 18 tahun. Ibu Wan Azizah terpaksa memikul semua tanggungjawab keluarga dan memikul tanggungjawab politik untuk berjuang. Kenapa perjuangan ini diteruskan? Adakah Anwar atau Wan Azizah atau Nurul Izzah dia berjuang untuk diri sendiri, mau naik pangkat, dapat projek, jadi kaya? Tidak. Kalau mau selamat, kita tak ikut jalan ini. Tak perlu ikut keadilan, tak perlu ikut DAP atau PAS. Pergi join itu UMNO, selesai semua. Tetapi kita ada wakil rakyat yang berjuang kerana mau selamatkan negara kita. Sekarang adalah keputusan rakyat, sama ada kita mau selamatkan kita sendiri, sama ada kita mau anak kita, cucu kita berterusan dibeban dengan pelbagai tekanan. Saya tak perlu sebut banyaklah. Sekarang you tanya anak you, buku sekolah bukan main tebal lagi. Semasa saya belajar, dan saya juga tahu yang ramai di anda sini, dulu kita belajar, abang baca buku, adik boleh pakai. Itu kakak pakai buku, itu sampai adik kedua, ketiga, keempat semua boleh pakai. Sekarang sekolah mau kita beli textbook, lepas tu textbook tebal, lepas tu textbook boleh pakai sekali saja. Sebab dia mau you tulis dalam textbook itu. Ini keputusan siapa? Ini mau untungkan siapa? Dia mau untungkan kroni dan jadikan siapa susah. Ibu bapa terpaksa bayar. Dan ini kerajaan tak peduli. 我们看我们自己的教育，以前我们的书哥哥读了，弟弟可以用，妹妹可以用。现在呢，书1年换1本，谁赚钱，朋党赚钱；谁抽用，朋党抽用。所以我们的国家教育给他们破坏了。我们要的是很简单，只是一个好的教育。As parents, sebagai ibu bapa, kita tak tuntut banyak. Kita tuntut anak kita ada pendidikan yang baik, yang berkualiti. Kita tuntut supaya mereka besar nanti ada kerja, jadi orang baik, jangan masuk gangster, jangan dipengaruh oleh budaya yang negatif. Tapi Barisan Nasional bukan. Barisan Nasional buat ceramah, tak bincang tentang isu negara. Mereka bagi makan. Bagi makan, kita makan lah. Apa lagi? Dia bagi jabatan bertuah. Majlis ceramah Barisan Nasional macam majlis jabatan bertuah. Datang ada beras 10 kilo, ada 1 liter minyak masak 1 liter. Lepas tu tunggu ada lucky draw dapat TV flat screen, ada motorbike, nanti ada hamper banyak-banyak, kita angkut semua balik. Tapi ingat, jangan kerana hamper, itu basket 1 minggu sudah habis makan. Bagi 500, tak sampai 1 bulan kita sudah habis. 10 kilo beras, apa boleh bantu? Kita tak boleh selesaikan masalah. Jangan kerana 10 kilo beras kita korbankan masa depan anak cucu kita. Jangan kerana ada hamper kita sudah lupa, sudah buta masuk itu pusat mengundi, pangkar itu sekali lagi dacing.
Dan yang rosak adalah kita sendiri. Kita tak boleh membenarkan negara ini terus dirosak oleh UMNO Barisan Nasional. 我们不能继续让国政继续的把我们国家贪腐破坏下去。我们忍无可忍。这个国家56年独立，没有公平的对待我们，没有平等的给我们发展的机会。今天这张票，不要因为有拿到10 kilo 的米，不要因为拿到李兰，我们就很高兴，然后就把票投给国政。我们要记得，你这张票是你的子孙、你的孩子的保单，你要确保一个好的未来，一定要支持民联，一定要改变。所以今晚大家下定决心，回去的时候还有一点时间，确保打电话告诉更多的亲戚的朋友，明天投票的时候一票都不能少，必须要让我们民联国政倒台，民联执政。Kini Barisan Nasional terdesak. Mereka gunakan macam-macam cara. Sanggup bawa orang Bangladesh datang untuk mengundi. Dia boleh bawa orang Filipin untuk mengundi di Sabah. Sekarang bawa Bangladesh datang ke Malaysia, bahkan ke semenanjung Malaysia untuk mengundi. Di sini rakyat Malaysia masih IC merah tak selesai. Dia bawa orang Bangladesh datang sini kerana mau rampas kerajaan Selangor. Dia bagi mereka IC biru, bagi mereka pergi undi besok. Dan ini adalah satu tindakan pengkhianatan. Ini adalah satu tindakan yang mengkhianat rakyat Malaysia. This is a betrayal of the Malaysian people. And we must tell them, when we come to our dignity and our national sovereignty, we should not compromise. Kita tidak berkompromi dalam isu bukan saja keselamatan, tetapi kedaulatan negara. Apa akan terjadi bila negara kita boleh bawa orang asing untuk mengundi? Ini mengancam kedaulatan kita. Tidak ada seorang rakyat Malaysia yang bermaruah. Kita boleh bertolak ansur dengan tindakan khianat ini. Dan kita mesti bangkit untuk lawan. Besok kita jumpa saja ada hantu di pusat mengundi, kita ambil tindakan. Kita pastikan mereka tak mengundi. Dan lebih penting lagi, kita jangan lupa awal-awal pergi undi. Kalau tidak, petang undi sudah diambil oleh hantu. Undi awal kita pastikan. Lepas undi, datang ke pusat mengundi, bantu keadilan, bantu pakatan, kita tengok ada datang tak hantu-hantu ini. Kita tengok mukanya, kita tahu. Yang kalau dia jalan, dia tak sentuh bumi, itu hantu. Kalau dia jalan, dua orang, lelaki dengan lelaki, dia pegang tangan, kita tahu itu hantu. Kita mesti bekerja keras untuk pastikan undi kita tidak dicuri oleh pemimpin yang jahat ini. 我们要确保明天早一点去投票，然后呢，不要让我们的票给外劳抢去了。各位，今天我在这里讲到这里为止，希望大家明天一早我们出去投票，记得5月5，5月5，5月5， kita harus ingat besok adalah masa kita ubah sejarah. Jangan bagi mereka menghina orang India, orang Cina, orang Melayu. Jangan biarlah Nong Cik fikir dia buat sikit longkang, dia dapat undi kita. Dia bagi beras 10 kilo, dia dapat undi kita.
dia bagi kita makan nasi lemak, dia sudah dapat undi kita. Hati kita yang ikhlas, hati kita yang jujur ini tidak mau anak cucu kita dikhianati, dan kita tidak mau ahli parlimen atau wakil rakyat yang rasuah, yang melakukan diskriminasi, yang memainkan politik perkauman. Dan sudah sampai masa rakyat tunjuk kita yang cerdik dan pandai. Kita memutuskan masa depan Malaysia. Dengan itu sekali lagi saya ucapkan nandri pada kem. Thank you very much. Sisi saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB Tian Chua. Okey, ada satu permohonan. Kereta Myvi BAT 194. Tolong alihkan kereta tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Jangan lupa tuan-tuan, hanya ada berapa jam lagi. Jangan kita abaikan masa depan anak-anak kita, tuan-tuan. Tuan-tuan harus ingat, besok dalam kertas undi kita ada kelihatan tanda ini ya, tanda mata. Tuan-tuan, jangan lupa, tuan-tuan mesti pangkah mata dan jangan pangkah dacing lagi. Kerana dacing sudah 50 tahun lebih. Sudah 50 tahun lebih. Sudah tua, sudah. Kalau kapal hampir tenggelam. Kita tak boleh nak repair lagi. Kita welding sini, bocor sini. Kita welding situ, bocor sini. So, apa lagi? Kita tidak nak kapal yang sudah tua. Kita nak kapal yang baru untuk menerajui kita di negara ini. Demi masa depan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Dengan ini, saya mempersilakan Tuan Haji Said Salim daripada kepimpinan MPN Negeri, iaitu Timbalan Pengarah Pilihan Raya Wilayah Persekutuan, untuk memberikan ucapan beliau. Terima kasih. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tuan Pengerusi, yang berhormat Saudara Tian Chua, Saudara Pengarah Pilihan Raya Wilayah Persekutuan, Saudara Siddiq, Pengarah Pilihan Raya Setiawangsa, Saudara Rahim, saudara dan saudari sekalian, Leah Umar, Manikam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini adalah hari yang terakhir untuk kita kempen, dan esok kita akan pergi keluar mengundi. Jadi kita harap tuan-tuan dan puan-puan sekalian jangan sekali-kali ada rasa gentar, takut atau apa-apa, kerana ini adalah tanggungjawab kita. Kita keluar, no problem. Jangan takut sama sekali. Sekarang ini dah banyak SMS keluar. Kata, oh jangan keluar. Siapkan makanan sana, siapkan makanan sini. Itu semua tipu Barisan Nasional. Tuan-tuan kena keluar. Keluar mengundi. Tolong kepada anak cucu kamu. Tolong kepada bapa-bapa kamu. Tolong kepada semua rakyat Malaysia untuk kita sama-sama tukar ini kerajaan. Ini kerajaan Barisan Nasional tak ada baik. Mereka ini Barisan Nasional selama ini tak pernah kita dapat tengok politik macam apa yang ada dalam keadilan, PAS dan DAP. Barisan Nasional dia ada Melayu satu tempat, Cina satu tempat, India satu tempat. Orang Cina boleh masuk UMNO ke? Tak boleh. Orang Melayu boleh masuk MCA ke? Tak boleh. Orang Cina boleh masuk MIC?
Tak boleh. Dia pisahkan kita rakyat Malaysia. Kita ni semuanya rakyat Malaysia. Tapi dalam Parti Keadilan, orang Cina boleh masuk? Orang Melayu boleh masuk? Orang India boleh masuk? Rakyat Malaysia semua boleh masuk. PAS pun macam itu. Walaupun parti Islam, tapi Cina boleh masuk. India pun boleh masuk. DAP pun sama juga. Orang Melayu boleh masuk? Boleh. Jadi inilah parti Malaysia. Tapi mereka nak tipu. Mereka kata mereka dah pisah sana, pisah sini, pisah sini. Kasih kita semua takut satu sama lain. Bila kita dah takut satu sama lain, mereka tengok orang-orang sudah mau bersatu. Orang Malaysia sudah mau bersatu. Apa dia buat? Satu Malaysia. Ini tipu. Apa satu Malaysia? Ini keadilan PAS dengan DAP. Inilah Malaysia. Orang Cina, Melayu semua boleh duduk satu tempat. Awak tengok UMNO punya kempen UMNO, awak tengok tak? Orang Melayu saja. Kempen Barisan Nasional kalau MCA, orang Cina saja. Kempen India, MIC, orang India saja. Mana boleh duduk sama? Mereka tipu. Sebab itu negeri kita tidak ada maju. Mereka nak takut-takutkan kita. Jangan sekali. Jadi tuan-tuan, kita minta tuan-tuan esok pastikan semua orang-orang yang sokong Pakatan Rakyat keluar undi. Satu orang tak keluar undi pun kita tolong tarik. Jentera-jentera kita yang ada ni tak cukup. Tuan-tuan semua kena jadi jentera untuk keluarkan orang mengundi. Boleh tak? Satu orang pun tak boleh duduk tanpa ada tangan kena calik. Cerita calik ni pun dia sudah tipu kita. Kita tahu sekarang dia tipu kita. Dia sudah tahu rakyat Malaysia dah mula tak tolong dia. Dia bawa, tadi kata YB Tun Chua, dia bawa orang luar. Orang luar Bangladesh. Orang luar dia bawa Myanmar. Di Sabah dia bawa siapa? Filipina dia bawa. Di sini dia nak bawa Bangladesh. Bawa Indonesia. Kenapa? Kenapa? Sebab orang Malaysia tak sokong sama dia. Betul tak? Jadi tuan-tuan, saya tak mau cakap isu-isu. Tuan-tuan semua sudah tahu macam-macam dia curi uang kita. Dr. Mahathir itu nampak saja baik. Buat itu, buat ini. Tapi uang dia curi. Keluar dalam surat khabar international. Uang dia 40 bilion. Mana dia dapat duit ini? Dia satu orang 40 bilion. Kita rampas duit dia. Semua tol kita boleh bayar. Kasih free semua orang. Dia tak payah masuk penjara. Duit dia kita mau. Dia sudah tua lah, tak payah masuk penjara lah. Itu duit kita mau. Betul tak? Lagi anak dia, Najib, Rosmah, semua sapu uang kita. Kita tak ada duit. Dia sapu semua. Satu orang satu kapal terbang ada, helikopter ada, macam-macam ada. Najib kita pun tak tahu macam mana dia punya duit banyak. Saya dapat berita keluar internet, 7 bilion dia sudah bawa lari. Taruh dekat Pulau Cayman. 7 bilion, 7,000 juta sudah bawa lari. Siang-siang sudah bawa lari. Duit siapa tu? Duit kita dia bawa lari. Apakah kita mau lagi Barisan Nasional? Kalau tak mau, saya pun tak mau cakap panjang. Ada banyak orang lain lagi. Biar kita habis sini. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat tuan-tuan, besok tinggal 1 hari lagi. Tuan-tuan yang akan menghakimi, tuan-tuan yang akan menghakimi negara kita, tuan-tuan. Jangan lupa, saya ingatkan sekali lagi, IC tuan-tuan jaga baik-baik. Jangan percaya kepada siapa-siapa untuk menyimpan IC tuan-tuan. Dan seterusnya, saya mempersilakan Tuan Rahim untuk memberi sedikit ucapan
Dan kata-kata semangat untuk tuan-tuan dan puan-puan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara pengurusi majlis yang saya hormati, Saudara Siddiq selaku pengarah pilihan raya wilayah Persekutuan, merangkap timbalan ketua cabang pantai, Saudara Tuan Haji Said Salim, penceramah-penceramah jemputan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan yang ada sekalian. Kita dah dengar ya kata-kata ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Saudara Tan Hua dan Saudara Said Salim. Semua telah menyatakan bahawa kenapa pada kali ini kita harus untuk membuat penentuan masa depan negara kita. Hari ini adalah merupakan hari yang terakhir untuk kita berkempen. Beberapa jam saja lagi, mungkin sampai pada pukul 12.30 malam, maka kempen akan ditamatkan. Saya pada peringkat awal menjangkakan ini ceramah kelompok, tetapi ini adalah seperti ceramah perdana. Walaupun lembah pantai pada malam ini ada satu ceramah perdana yang dihadiri oleh lebih 60,000 orang bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim, tetapi tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini tetap hadir untuk bersama memberikan sokongan dan semangat pada kita bagi menentukan masa depan negara kita. Saudara saya sekalian, apabila kita sebut untuk kita membuat perubahan, kenapa kita harus ubah? Ini sangat penting ya. Dan bagi tuan-tuan di lembah pantai ini adalah merupakan tanggungjawab tuan-tuan untuk memastikan supaya Parlimen Lembah Pantai ini kekal di tangan Pakatan Rakyat yang dituju oleh Parti Keadilan yang mana YB-nya adalah Saudara Nurul Izzah. Dulu Saudara Nurul Izzah bertanding melawan seorang tokoh wanita, bekas ketua wanita, seorang jutawan, tokek lembu yang terbesar di dunia, jutawan lembu yang terkaya di dunia, ya, tokek lembu. Tapi beliau dapat tumbangkan tokoh tersebut. Dan pada kali ini dia berlawan dengan seorang raja. Tetapi mungkin raja ini tidak ada daulat. Tetapi raja ini juga seorang raja yang besar, yang punya power yang sangat kuat, yang sangat berpengaruh, yang menggunakan apa saja jenteranya untuk menumbangkan kita. Tetapi kita nak melawan mereka bukan nak lawan dengan bendera. Kita bukan nak melawan kerana poster dan banner. Tetapi yang kita nak lawan ialah kita pastikan kita nak lawan, kita menang dengan undi yang banyak untuk menewaskan mereka, memastikan kita kekal pantai, lembah pantai ini kekal di tangan Parti Pakatan Rakyat, iaitu Parti Keadilan. Saudara sekalian, 55 tahun kita telah beri mereka peluang untuk memerintah. Dan kita tahu sekarang setiap saat dan ketika di TV, di televisyen, di radio dan di mana-mana mereka mengatakan negara ini harus dikekalkan kepada kerajaan barisan nasional. Kenapa? Kerana mereka kata negara ini makmur, negara ini kaya raya, negara ini pembangunannya hebat, negara ini dikenali di seluruh dunia. Tetapi kita nak tanya, ya kita akui negara kita ini kaya, negara kita makmur, pembangunan hebat dan dikenali, tetapi kekayaan itu untuk siapa, tuan-tuan dan puan? Apakah kita dapat hasil kekayaan itu? Apakah kita dapat merasai kemakmuran itu? Sebenarnya kekayaan dan kemakmuran hanya dimulai oleh segelintir kalangan mereka, pemimpin mereka, pemimpin yang ada pada hari ini, tetapi kita tidak mendapat apa-apa. Yang kita dapat hanyalah pembangunan yang hanya boleh kita lihat, tetapi pembangunan yang tidak boleh kita sentuh pun. Kita lihat keindahan KLCC. Saya tidak tahulah berapa ramai orang yang pernah naik ke puncak KLCC. Saya sendiri pun tak pernah. Tak boleh nak naik pun. Ya? Nak naik, nak melawat, nak kena ada tiket dan sebagainya. Tak boleh nak naik pun. Bermakna pembangunan hanya boleh dilihat, dipandang, disentuh pun tak boleh. Tetapi kita bukanlah menafikan pembangunan tersebut. Tetapi yang kita nak fikirkan ialah, kalau bangunan itu boleh dibina dengan ratusan juta, maka kita juga peruntukkan untuk kita dapat memastikan kehidupan kita. Jutaan itu juga harus sampai ke bawah untuk rakyat. Jadi ini yang kita nak, tuan-tuan perempuan. Dan dalam tempoh yang terlalu panjang sudah tentu, saya selalu sebutkan bahawa kerajaan hari ini kerajaan yang sudah banyak penyakit. Kalau dah tua, tuan-tuan, kita pun kadang-kadang banyak penyakit. Tetapi orang jangan ditukar. Isteri yang tua jangan ditukar. Suami yang tua jangan ditukar. Tetapi kalau kereta yang lama, yang rosak, perlu ditukar atau tidak? Perlu ditukar. Bangunan yang lama perlu dicat, dibaiki. Apa juga kalau dah terlalu lama, kita perlu ukar dan kita perlu ubah. Inilah yang berlaku pada kerajaan hari ini.
Mereka telah memerintah 55 tahun, maka mereka sudah banyak penyakit, banyak kerosakan yang tidak boleh dibaiki lagi, dan jawapannya hanyalah kita buang dan kita tukar, tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak sebutkan bahawa kita lihat lambang sudahlah. Kita lihat lambang dacing sekarang ni. Mana ada orang pakai dacing ni, tuan-tuan? Di sini saya lihat tadi saya berjalan daripada ujung sampai ke ujung sana, pusing balik saya cari mana ada dacing ni untuk saya beli untuk buat satu simpanan sebagai dacing antik. Tak ada, tuan-tuan. Tidak ada dacing disimpan lagi. Jadi kalau di kedai pun dah buang lama, kita kena buang juga, tuan-tuan dan puan. Kita kena buang dan kita tak perlu pangkah dacing lagi pada besok hari. Saudara sekian, saya melihat, saya kata tadi bahawa dalam tempoh 55 tahun mereka memerintah, banyak penyakit-penyakit yang kita dapati mereka alami. Apa penyakit dia? Yang pertama, penyakit hutang. Penyakit hutang sudah terlalu banyak. Di saat negara kita kaya, di saat hasil minyak ada, hasil sawit, hasil berbagai lagi berbilion-bilion, tetapi mereka berhutang hampir 500 bilion lebih. Ini penyakit nombor satu. Nombor dua, penyakit rasuah yang berluasa, tidak segan silu, beratusan juta habis dan tidak ada tindakan diambil terhadap mereka-mereka yang menerima, yang membuat rasuah tersebut, termasuk menteri-menteri yang melakukan rasuah. Ketiga, penyakit apa tempat? Penyakit angkuh dan sombong, bongkak dan sombong. Dan yang keempat, penyakit takut. Sebabkan ketakutan inilah dalam tempoh pelari berbagai. Malam tadi, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat ada bom meletup di Kepung, di Serdang, dan berhampiran dengan pejabat parti keadilan kita. Bom diletupkan, tapi nasib baik kena tenaga TNB saja. Inilah masalahnya. Apabila berlaku suasana di mana rakyat sadar dan bangkit untuk perubahan, mereka berasa sedar, mereka rasa takut dan gentar, maka mereka melakukan apa saja untuk memastikan mereka menang. Sebab itu saya nak bagi satu ayat, walaupun tuan-tuan ni banyak yang mungkin beragama Islam, tetapi boleh ambil pesanan daripada Nabi SAW. Apa kata Nabi? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah tetap bersama kita. Sebab itu kalau kita nakkan kebaikan di kanan, kita tolak keburukan di kiri. Apa kebaikan? Kita telah dijanjikan bahawa sekiranya kita memerintah, Datuk Seri Anwar menjanjikan bahawa minyak akan diturunkan, PTPN akan dihapuskan, pendidikan percuma, kesihatan percuma, air turun, api turun. Kalau kita tak mau, hanya manusia bodoh saja, manusia bodoh yang mengundi UMNO dan Barisan Nasional saja, yang orang bodoh yang menolak kebaikan yang kita nawarkan. Dan saya penuh yakin dan percaya bahawa tuan-tuan yang hadir pada malam ini insya-Allah akan menerima kebaikan seperti yang kita janjikan. Ya, mudah-mudahan. Tetapi untuk menang, tuan-tuan dan puan-puan, tak cukup dengan sorak. Kita tak mau kita menang sorak kampung tergadai. Kita tidak mau ayam dikepuk mati kelaparan, itik kawasan mati dair. Yang penting ialah kita mau pastikan bahawa tuan-tuan turun besok dengan membawa undi keramat, undi rakyat, undi untuk pastikan kita menang dan mentadbir negara ini. Bukan saja lembah pantai, Setiawasa dan seluruh negara akan bertukar wajah tepat malam besok pukul 8 malam kita mungkin tahu. Saya rasa inilah perkara-perkara penting yang nak saya sampaikan untuk beri dorongan dan semangat kepada kita supaya kita jangan takut untuk perubahan kali ini, kerana kita sudah memberi peluang yang sangat lama, 55 tahun. Kerana negara lain, tuan-tuan, begitu maju dan makmur, negara tersebut bukan diperintah oleh UMNO dan Barisan Nasional. Hanya negara kita sajalah yang diperintah oleh UMNO dan Barisan Nasional, dan tidak perlu kita takut untuk ubah mereka. Kerana negara lain seperti Singapura, Jepun, Indonesia dan sebagainya sudah berubah dan menukar kepada kerajaan baru yang bukan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional, tetapi mereka jauh lebih baik daripada kerajaan yang ada pada hari ini. Saya rasa cukup sekarang itu sentuhan semangat. Saya nak kena balik segera ke Setiawangsa kerana banyak kerja nak kena buat lagi. Mudah-mudahan kita bersama untuk bersepakat memastikan bahawa besok kita akan ada pemimpin baru yang kita dapatkan sebagai para manusia yang akan menentukan masa depan kita insya-Allah lebih aman, lebih selamat, lebih makmur dan lebih sejahtera. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reformasi. Okey tuan-tuan. Kalau dulu kapal layar, ingat tak tuan-tuan kapal layar? Mungkin generasi sekarang masih tak ingat lagi ke kapal layar, tapi dulu adalah Barisan Nasional cap kapal layar. Kapal layar dah tenggelam. Kapal layar dah tenggelam, dah tak ada lagi. Kali ini dia pakai dacing, timbang. Tuan-tuan, kita mana pakai dacing lagi sekarang? Kita pakai sistem metrik. So tuan-tuan, hapuskan ini timbang tuan-tuan.
kita ambil kerajaan baru. Dan jangan kita pilih kati lagi ataupun timbang dacing itu lagi. Kerana tidak relevan lagi untuk pada masa ini. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk penceramah seterusnya, kita Pakatan Rakyat ada Cina, ada Melayu, ada India. Dan seterusnya, saya mempersilakan Tuan Krishna Sami dari Pimpinan Negeri Wilayah Negeri Selangor untuk memberikan ucapan beliau. Silakan Tuan. Salam sejahtera. Yang dihormati Saudara Siddiq selaku Timbalan Lembah Pantai, selaku pengarah Pilihan Raya Wilayah Persekutuan, penceramah-penceramah daripada Pakatan Rakyat, Tan Chahau, Wanakkam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya dipanggil hari ini untuk membuat ceramah dalam bahasa Tamil. Tapi sebelum itu, saya nak buat beberapa kenyataan dalam bahasa Malaysia. Lepas tu saya akan berucap dalam bahasa Tamil. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan sendiri tahu bagaimana Pakatan Rakyat hari ini membela rakyat, betul tak? Hanya Pakatan Rakyat boleh membela rakyat di Malaysia ini. Biarkan Melayu, India, Cina, Iban, Kadasan, betul tak? Ni apa ini Mahathir? Bodoh punya Mahathir, cerita macam-macam. Dia punya bapa dulu tahu siapa? Kuti tahu, Iskandar Kuti dia punya nama. Dia keturunan India. Saya mengaku dia seorang Islam, tetapi dia adalah keturunan dari India. Dia cakap itu haram, ini haram, macam-macam haram. Sampai dia yang tubuhkan perkasa. Dia bawa siapa, Ibrahim Ali, Zulkifli Nordin, semua orang-orang dia. Tapi hari ini Najib bagi kursi pada dia. Betul ke itu? Baik ke tak baik? Itu dekat Shah Alam, diorang mau buat satu kuil Hindu. Itu Datuk Nawawi dengan dia punya grup bawa tu lembu, kepala lembu, bawa depan SUK. Pijak tu lembu, kincing atas tu lembu. Tapi sekarang itu Najib bagi dia kursi tanding di Batu Tiga. Ini adil tak adil? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Mahathir punya anak, dia pergi beli itu bir punya company dekat itu Manila, ada Sunway Beer. Itu orang-orang Islam boleh minum bir ke? Habis apa dia cerita anak dia beli bir, suruh dia jangan beli, tapi dia suruh beli. Dia sendiri suruh cakap tak suruh bikin, tapi nak cakap rakyat undi Barisan Nasional. Bodoh punya Mahathir. Lepas tu pula siapa bodoh lagi? Najib lagi bodoh. Pasal dia dengar Mahathir, dia bagi kursi pada Zulkifli Nordin. Ini Zulkifli Nordin pula, dia cakap, ini banjir dekat Kuala Lumpur. Kenapa tu Tuan India, kepala gajah, itu Batigifnya itu ada yang, itu Whale Morgan itu ada dengan dia punya, apa tu, kita cakap whale lah. So, dalam bahasa Malaysia, saya pun tak tahu. Dia cakap kenapa dia tak ada bantu berhentikan apa tu banjir di Kuala Lumpur. Kalau kita tanya balik, kita pun ada sembahyang, orang Cina pun ada sembahyang, orang Melayu pun ada sembahyang. Kalau kita cakap kenapa Tuan Allah tak ada tolong, tak ada baik kan? Macam mana dia boleh mengutuk orang-orang India macam itu? Itu orang pun dia bagi kursi bertanding di Shah Alam. Ini bodoh ya Najib. Dengan itu izinkan saya ucapkan dalam bahasa Tamil. அன்பான தமிழ் மக்களுக்கு என்னோட பணிவான வணக்கம். எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா? சந்தோஷமா இருக்கீங்க கேட்கறதுக்கு. காரணம் 55 வருஷமா நம்ம வாரிசான நேஷனல்ல நம்ம சமுதாயம் நம்பி முட்டையை கொடுத்து முட்டாளாக்கிட்டு அரிசியை கொடுத்துட்டு அடிமையாக்கிட்டானுங்க. இதானே உண்மை? நம்மள அரிசி இல்லாமையா இருக்கும் இந்த நாட்டில். இன்னும் பாரிசா நேஷனல் எங்க பார்த்தாலும் அரிசியா கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. அந்த அளவுக்கு மோசமா இருக்கும். நான் முடி வெட்டுற கடைக்கு போறேன், அங்க ஒரு இந்தியா பொடியனா முடி வெட்டுறாரு. அவர் சொல்றாரு, இந்தியாவில தான் அரிசிக்கு பஞ்சமா இருக்கு, இந்த நாட்டிலயும் அரிசிக்கு பஞ்சமா இருக்கு, அவ்வளவு ஏழையா இருக்காங்கன்ட்டு. நம்ம அவ்வளவு ஏழையாவா இருக்கோம் அரிசி இல்லாம இருக்கிற அளவுக்கு. ஆனா பாரிசா நேஷன் என்ன கொடுக்குறானுங்க? அரிசியை தான் கொடுக்குறானுங்க. ஆனா நம்ம பரிதாபப்படுற நம்ம சமுதாயமும் அதையும் போய் கியூல நின்று போய் வாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. என்ன சொல்றது அவங்கள?
ஸோ அதனால வந்து அவங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னா, நம்ம வந்து இன்னும் தாழ்மையாவும் அடிமையாவும் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அவங்களுக்குன்னு. ஆனா இந்த முறை ஒரு மாற்றம் நிச்சயமா வரப்போகுது. இந்த 5ஆம் தேதி 5ஆம் மாசம் நம்ம சமுதாயத்துக்கு ஒரு விடுவு காலம் வரப்போகுது பக்கத்தன்றாய் மூலியமா. அதுவும் இந்திய சமுதாயம் வந்து அதிகபட்சம் ஓட்டு வந்து பக்கத்தன்றாய் கொடுக்க முடியுமா? இன்னும் அதிகமான சத்தத்தில் சொல்லுங்க, கொடுக்க முடியுமா? இதுதான் நம்மளுக்கு வேணும். காரணம் என்னன்னா விலை எல்லாம் ஏறி போச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். எத்தனை பேர் வஞ்சன மீன் அன்னாடம் சாப்பிடுறீங்க? அன்னாடம் வஞ்சன மீன் சாப்பிட முடியுதா? அந்த காலத்துல எங்க அப்பா எல்லாம் வஞ்சன மீன் வாங்கினா பெரிய மீன் வாங்கிட்டு வருவாரு. இப்ப போனாங்கன்னா 3 துண்டு 4 துண்டு தான் வாங்கிட்டு வராங்க. காரணம் விலை ஏறி போச்சுங்க. உண்மையா இல்லையா? இதெல்லாம் விலை குறைக்கணும். பாரிசான் அரசாங்கம் வந்து இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா நாங்க கேட்போம். கோயிலை உடைக்க போது நாங்க தான் போய் மண்ணுக்கு நின்று கேட்போம். விலைவாசிகளை ஏற்றும் போதும் நாங்க போய் நின்று கேட்போம். ஏன்னா பக்கத்தன்றாய் வந்த பிறகு நிச்சயமா வந்துட்டு நம்மளுக்கு முழுமையான ஒரு உரிமை இருக்கு தட்டி கேட்கறதுக்கு. நான் பிகேஆர் ஸ்லேங்கோல கமிட்டி மெம்பரா இருக்கேன். பிகேல வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா எங்களை கண்காணிக்கிறதுக்கு வந்து பாஸ் இருக்காங்க, டிஏபி இருக்காங்க. நம்மளுக்கு பாரிசான் நேஷனல் நம்மள கண்காணிக்கணும் அவசியம் இல்லை. அப்ப பிகேஆர் தப்பு செஞ்சா டிஏபி சுட்டி காட்டுவாங்க, பாஸ்கரங்க தப்பு செஞ்சா பிகேஆர் சுட்டி காட்டுவாங்க. அப்படியேப்பட்ட பக்கத்தன்றாய் இருக்கும்போது வந்து தப்பு எதுவுமே நடக்காது. இந்திய மக்களுக்கு வந்து நன்மை தான் கிடைக்கும். பக்கத்தன்றாய் வந்து வெறும் இந்தியர்களுக்கு மட்டும் இல்லை. அது இல்லாம இந்திய மக்கள் பிரச்சனை வந்து நம்ம இந்தியர்களை போய் தேடணும்னு அவசியம் இல்லை. இவ்வளவு காலமா 55 வருஷம் வந்து 9 பார்லிமெண்ட் கொடுத்தாங்க எம்ஐசிக்கு. அந்த 9 பார்லிமெண்ட் வந்து 9 பேர் தான் நீங்க போய் பார்க்க முடியும். ஆமா இல்லைங்களா? ஆனா பக்கத்தன்றாய் மூலியமா மலேசியா பூரா எங்கெங்க பிரதிநிதி இருக்காங்களோ இங்க வந்துட்டு லிம்பா பத்தாயில வந்து நோருலிசா நிக்கிறாங்க. அப்ப நோருலிசாவை நீங்க போய் பார்த்து உங்களோட பிரச்சனையை பேசுறதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல. இதே வந்து அந்த காலத்துல உள்ள பாரிசான் நேஷனல் ஆட்சியா இருந்துச்சுன்னா நீங்க இங்கேருந்து நேரா போயிட்டு சாமியில தான் போயிட்டு உங்க பிரச்சனையை சொல்லணும். அந்த மாதிரி வேணுமா இல்ல இந்த மாதிரி வேணுமா? அந்த மாதிரி வேணுமா இந்த மாதிரி வேணுமா? அந்த மாதிரி வேணுமா இந்த மாதிரி வேணுமா? இந்த மாதிரி தான் வேணும். கொடுத்ததெல்லாம் கொடுத்தான், அது யாருக்காக கொடுத்தான்? சுருட்டுனதெல்லாம் சுட்டிட்டாங்க, நம்மள வீதியில கொண்டு உட்கார வச்சுட்டாங்க. இதான் நம்மளோட நிலைமை. சகோதர சகோதரிகளே, நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க. 400-500 வருஷத்துக்கு முன்னுக்கு இந்த நாட்டில் உழைக்கணும் கொண்டு வந்தாங்க நம்மளெல்லாம், நம்ம சமுதாயத்தை. ஆனா இன்னைக்கு வந்து நம்மள வந்து ஓராங்காசிங்கன்றானுங்க. நம்ம நான் பங்களாதேஷா, மியான்மாரா, நேபாளா? அப்புறம் எதுக்கு நம்மள வந்து இன்னும் ஓராங்காசி இந்த நாடு போயிரும்? ஓராங்காசிங்கையிலனா யாருக்கிட்ட போயிரும் சொல்றாங்க? மறைமுகமா சீனர்கிட்டயோ இல்ல இந்தியர்கிட்டயோ போயிரும் சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம வந்து 400-500 வருஷம் வந்து வேலை செஞ்சு வெள்ளக்காரங்க கொண்டு வந்திருந்தாலும் சரி, தனிப்பட்ட முறையில் வந்திருந்தாலும் சரி, இந்த காடை கட்டி இங்கதான் உங்க வீடு, இங்கதான் கட்டி உங்க கோயில்லாம் கொடுத்து வாழ போறீங்கன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. காலப்போக்கில் வந்து நம்ம அம்மா அப்பா வந்து உழைச்சாங்க, சம்பாரிச்சாங்க, வளர்ந்தோம். இப்ப தலைமுறையா இருந்துகிட்டு இருக்கோம். ஆனா நம்மளுக்காக குரல் கொடுக்கிறதுக்கு யாராச்சும் அங்க இருக்காங்களா? இடையில வந்து டாக்டர் அம்பிகாவுக்கு வந்து குடியுரிமை புடுங்கிடுவாங்கன்னு சொல்லும் போது வந்துட்டு யாரு குரல் கொடுத்தா? மாய்க்கா குரல் கொடுத்துச்சா? அப்ப இதுலயே சிந்திச்சுங்க. அவங்களுக்கு குரல் கொடுத்தது டாக்டர் ஸ்ரீ அன்வார் இப்ராஹிம். பக்கத்தன்றாய் தான் அவங்களுக்கு குரல் கொடுத்துச்சு. Saya nak bagi tahu kepada seluruh rakyat di kawasan ini bahawa hak asasi kepada seorang manusia yang lahir di mana-mana dalam dunia ini adalah kerakyatan.